Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini bersama saya Firdaus Selamat dalam segmen Bicara Minda. Jadi seperti biasa, bagi anda yang baru pertama kali datang untuk menonton, saya mohon anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi yang dah subscribe dan datang semula untuk menonton, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda ataupun sesiapa sahaja yang anda rasa anda nak kongsikan bersama mereka. Okey. Jadi hari ini kita ada satu perkongsian. Saya ada satu perkongsian yang sangat menarik, iaitu mengenai bantuan kewangan yang bernilai daripada RM1,000 hingga RM100,000. Bantuan kewangan ini adalah satu bantuan dalam bentuk pinjaman ataupun pembiayaan kepada mereka yang bergelar PKS Mikro. Okey. Bantuan ini dinamakan sebagai Aspirasi Capital Plus, yang mana bantuan kewangan ini diberikan daripada nilai RM1,000 sehingga ke RM100,000, yang mana tiada pembayaran dikenakan dalam tempoh 3 bulan pertama. Dalam tempoh 3 bulan pertama tiada pembayaran balik. Okey. Aspirasi Capital Plus ni adalah satu inisiatif ataupun satu jenama bagi microfinancing daripada sebuah company, iaitu Axiata. Jadi Axiata dia menjalankan tanggungjawab korporat ya, tanggungjawab sosial untuk memberikan pembiayaan kepada PKS Mikro yang memerlukan bantuan. Dan dia punya syarat dia sebenarnya agak mudah dan bukan tidak terlalu ketat, dan memang tidak ketat pun sebenarnya. Dan saya telah melihat ramai yang memohon dan pembiayaan mereka telah pun diluluskan. Okey, jadi kita pergi kepada perincian Aspirasi Capital Plus ni. Okey, saya memerlukan bantuan daripada iPad lah, sebab dia punya details agak panjang. Okey, jadi Aspirasi Capital Plus ni, dia punya tujuan dia adalah bagi PKS Mikro yang ingin memfokuskan kepada, pertama adalah peningkatan hasil jualan. Dia nak mempertingkatkan dia punya hasil jualan, dan dia mempertingkatkan, maksudnya dia mempertingkatkan produk-produk mereka untuk dipasarkan di dalam pasaran. Yang kedua, untuk mempertingkatkan bilangan tenaga kerja. Mungkin sebelum ni disebabkan oleh pandemik COVID-19, banyak PKS Mikro yang terpaksa memberhentikan pekerja mereka. Jadi mereka sekarang boleh bermula balik dengan bantuan daripada JKP tambahan dan juga bantuan-bantuan lain. Jadi mungkin mereka memerlukan sedikit suntikan dana. Jadi jika anda memerlukan suntikan dana bagi menambah bilangan sumber manusia di dalam perniagaan anda juga boleh menggunakan kemudahan yang diberikan oleh Aspirasi Capital Plus. Okey. Dana ini juga boleh digunakan untuk menguruskan aliran tunai di dalam perniagaan anda. Anda juga boleh gunakan untuk membeli sebarang peralatan, mesin, pengangkutan, dan juga kemudahan-kemudahan untuk contohnya perkakasan pejabat, dapur dan sebagainya. Dia tidak ada sebarang pengkhususan. Jadi anda boleh menggunakan dana bantuan ni bagi sebarang saja keperluan yang anda rasa anda perlu. Okey. Jadi antara faedah yang anda akan perolehi daripada Aspirasi Capital Plus ni adalah, yang pertama, pembiayaan dia bermula daripada RM1,000 sehingga ke RM100,000, yang mana 3 bulan pertama anda tidak perlu membayar balik sebarang bayaran bulanan. Anda hanya perlu membayar bayaran bulanan pada bulan yang keempat, yang mana bayaran bulanan pula adalah dikenakan kadar keuntungan serendah 1.2% sebulan. Okey. Dan juga jika anda mampu, contohnya anda membuat pembiayaan sebanyak RM30,000 dan anda ingin buat early settlement, penyelesaian awal, tidak ada sebarang fee akan dikenakan kepada anda. Anda boleh selesaikannya pada bila-bila masa sahaja. Keputusan untuk permohonan adalah pada kadar yang segera, iaitu dalam tempoh 3 hari bekerja, dan pembayaran pula adalah 2 hari dalam tempoh daripada tempoh kelulusan. Okey. Yang paling penting bagi Aspirasi Capital Plus ni adalah ia adalah satu pembiayaan yang patuh syariah.
Daripada sahabat-sahabat saya yang beragama Islam, anda tidak perlu berasa curiga dan sebagainya, kerana pembiayaan yang diberikan ini adalah berlandaskan dan mematuhi syariah. Okey. Bagi aspirasi Capital Plus ni, anda yang layak adalah pemohon yang berumur daripada 18 sehingga ke 65 tahun. Okey. Jenis pembiayaan adalah pembiayaan syariah yang berasaskan konsep murabahah. Okey. Jumlah pembiayaan seperti diberitahu tadi adalah RM1,000 hingga RM100,000. Tempoh pembiayaan adalah selama 15 bulan, yang mana 3 bulan pertama tidak akan dikenakan sebarang pembayaran. Pembayaran hanya dilakukan pada bulan ke-4. Kadar keuntungan pada 1.2% sebulan. Fee untuk pengurusan adalah berharga RM50 sahaja. Kelulusan akan dapat tahu dalam tempoh 3 hari bekerja. Pengkreditan ke dalam akaun anda adalah dalam tempoh 2 hari daripada kelulusan. Kemudian pembayaran, okey, itu sahaja yang features bagi aspirasi Capital Plus ni. Kemudian bagi mereka yang memohon dan mendapat bantuan daripada aspirasi Capital Plus ini, anda juga akan disediakan dengan kemudahan insurans bagi melindungi jika terdapat sebarang malapetaka ataupun kecelakaan berlaku kepada peminjam yang membiayai yang memohon pinjaman aspirasi Capital Plus. Jadi insurans akan membayar dan menyelesaikan jika berlaku sesuatu kepada pemohon yang meminjam lah. Okey. Ada satu perkara yang menarik tadi. Okey. Details macam mana untuk kita memohon. Apa yang kita perlu ada. Okey. Apa yang kita perlu ada. Okey. Butiran yang diperlukan adalah seperti biasa, nama dan nombor IC dan alamat. Itu semua seperti yang termaktub di dalam kad pengenalan pemohon. Aspirasi juga memerlukan kita mempunyai nama perniagaan, kita mempunyai nombor pendaftaran perniagaan dan juga kategori perniagaan, yang mana ketiga-tiga perkara ini adalah yang berdaftar dengan SSM. Dalam sijil SSM tu dia ada 3 muka surat. Yang pertama adalah nama perniagaan, kemudian dia punya nombor pendaftaran perniagaan dan juga kategori. Maksudnya perniagaan ni membekalkan alat tulis, membekalkan makanan dan sebagainya lah. Jadi ketiga-tiga muka surat di SSM tu perlu ada dan di-uploadkan di dalam permohonan. Permohonan adalah secara online melalui laman web aspirasi.co. Okey. Kemudian anda juga dalam tempoh anda membuat permohonan ni, anda perlu membuat permohonan menggunakan laptop ataupun telefon bimbit. Ini kerana semasa anda perlu upload naik gambar IC anda juga perlu membuat swafoto, selfie. Selfie ni dia bagi nak synchronize gambar kita yang live dengan gambar kita di IC bagi face detection. Ni lebih kurang sama juga macam sewaktu kita mendaftar aplikasi e-wallet, contohnya Touch 'n Go e-wallet. Seingat saya Touch 'n Go e-wallet dia ada kena ambil selfie bagi dia nak synchronize dengan IC kita. Itu adalah untuk proses verification, pengesahan. Okey, dan juga anda perlu menyediakan penyata akaun bank anda secara elektronik. Maksudnya anda perlu masuk kepada internet banking, kemudian anda perlu download penyata bank anda selama 12 bulan. Dan pembiayaan aspirasi Capital Plus ni tidak memerlukan sebarang penjamin ataupun cakaran. Dia adalah free from dia bukan caveat, dia panggil, saya tak ingat apa benda yang nak dipanggil tu, tapi tidak ada sebarang cakaran. Okey, hanya pembiayaan sebegitu sahaja. Tiada penjamin ataupun cakaran yang diperlukan. Okey, jadi saya rasa itu saja perkongsian saya untuk aspirasi Capital Plus. Bagi yang berminat, anda boleh akses kepada laman web aspirasi.co. Anda boleh Google aspirasi Capital Plus dan kemudian
Selepas anda menyediakan semua dokumen, anda perlu scan anda punya IC, anda perlu scan anda punya daftar syarikat SSM, dan anda perlu sediakan anda punya pendata akaun syarikat selama 12 bulan. Kemudian anda just buat pendaftaran mohon sekarang. Jadi anda mohon dan upload. Kemudian kebanyakan yang saya tengok sangat mudah, ramai yang dah lulus, dan dah ada yang dah menerima pun bayaran kepada akaun mereka terus dalam tempoh 2 hari bekerja. Jadi bagi mereka yang terlibat, yang berada dalam PKS Mikro, yang memerlukan dana, yang baru nak bermula balik selepas pandemik dan sebagainya, yang mana yang terkesan, jika anda tidak 100,000 itu terlalu tinggi, anda boleh memohon mengikut kemampuan anda bagi pembayaran semula. Untuk mengetahui anda juga, di dalam website aspirasi.co ni ada juga jadual pembayaran balik. Anda boleh buat semakan itu jika anda mengambil contoh jumlah emas sebanyak 50,000, berapa semula yang anda perlu bayarkan. Dan saya boleh katakan berdasarkan pengetahuan saya, kadar keuntungan yang dikenakan itu 1.2% adalah antara kadar yang terendah. Okey, kita mendapat banyak bantuan daripada kerajaan dan sebagainya, tetapi macam JKP ni pun RM3,000 tidaklah terlalu besar, dan kita pun tak boleh nak harapkan kerajaan memberi bantuan sehingga RM100,000 dan sebagainya. Jadi realitinya kadang-kadang kita terpaksa membuat pinjaman bagi memperluaskan perniagaan kita. Jadi lagi sekali saya sarankan kepada rakan-rakan saya di luar sana yang memerlukan bantuan kewangan bagi menaikkan semula, meneruskan semula perniagaan mereka, antara apa yang anda boleh pertimbangkan adalah melalui pembiayaan di Aspirasi Capital Plus. Selain daripada itu, kita ada juga plan daripada Penjana, kemudian ada lagi program punya lain. Nanti saya akan buat ulasan berkenaan dengan bantuan-bantuan kewangan yang lain, InsyaAllah di video yang akan datang. Jadi bagi mereka yang memerlukan, anda boleh membuat pembandingan, dan saya akan cuba untuk mengelaskan bantuan ataupun pembiayaan mana yang lebih baik untuk anda. Okey, jadi itu saja untuk malam ini. Bagi mereka yang berminat, anda boleh masuk kepada aspirasi.co, buat pembacaan. Tidak ada terlalu banyak benda yang sukar difahami, semuanya mudah sahaja. Sediakan apa yang patut dan anda boleh buat permohonan. Itu saja untuk malam ini. Terima kasih banyak kerana datang menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk share. Itu saja untuk malam ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.